Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada malam ini, iaitu hari Isnin bersamaan dengan 18 hari bulan 10. Kelas kita akan bermula pada jam 9 suku malam dan sekarang telah pun 9.24 minit malam. Yang mana kita akan membincangkan satu topik, dua topik sebenarnya yang kita akan bincangkan pada malam ini insya-Allah, iaitu resisten dan juga RBS. Sebelum kita melangkah ke resisten dan RBS, saya nak tanya, sekiranya ada sesiapa yang bermasalah daripada segi marking, macam mana nak mengenali support, SBR dan sebagainya, sebelum kita mula. Sebab selepas daripada kelas ni, orang-orang yang saya akan PM untuk redo balik homework tu tadi, saya nak pastikan yang assignment dihantar kali kedua ni tak ada error lah sepatutnya, tak ada masalah lah sepatutnya, tidak berlaku sebarang kesalahan lah sepatutnya. Jadi soalan saya berkenaan dengan support dan juga SBR. Ada sebarang soalan ataupun tidak untuk support dan SBR? Silakan. Tak ada cikgu, boleh teruskan. Engkau bers keberapa kau ada soalan? Ni Abang Mat, Bushra, Fani, Azim, Azam. Korang ada soalan tak? Okey cikgu, setakat ni. Setakat ni okey Okey, clear. Baik, Abang Mat tak payah redo. Bushra kena redo, Fani kena redo. Azam saya tak pasti. Azam ada hantar ke? Tak ada je. Saya tak dapat macam mana yang cikgu nak tu. Tak dapat macam mana saya nak. Homework yang macam mana yang cikgu cakap tu. Azam Sebab kelas lepas saya tak masuk. Dah tengok ke belum? Dah tengok dah. Okay. Dah tengok dah. Okay. Tapi ujung tu last video tu kita tak ada apa, cikgu tak cakap apa, cikgu stop recording lah. Okey. So awak buka dekat grup Telegram. Okey. Dekat grup Telegram ada satu picture yang mana saya list out 28 currency dan seorang akan nak ambil 4 currency. Okey. Jadi Azam ambil currency yang tersenarai itu tadi. Seterusnya tolong buat marking support dan SBR. Boleh? Support dan SBR? Ya, boleh. Boleh. Okey, baik. Ramai kita malam ni, meriah ni, alhamdulillah. Okey, baik. So support dan SBR. Okey, Azim dalam batch 2 juga ke? Cikgu. Azim saya dah semak ke? Dah. Uji saya share. Okey. So selesai lah, Azim selesai. Baik. Okey, so resistant. Saya ada share nota berkenaan dengan resistant dekat dalam grup. Ada tak yang baca? Sebab cadang-cadangnya bila mana dah share nota yang macam tu, malam ni sebenarnya malam yang saya akan dihujani oleh soalan-soalan berkenaan dengan resisten dan RBS. Itu expectation saya sebenarnya. Ada tak soalan setakat ni? Untuk resisten dan RBS. Ada? Tak ada? Semua clear? Clear. Betul clear? Saya dapat kau sikit-sikit. Okay. Walaupun saya buat kerja. Tolong berikan definition untuk resisten. Bushra, ada soalan? Resisten? Tu resistant tu yang bahaya tu lah. Nak
keluar dari pasaran tu. Kau aku nak tanya baru kau nak tua-tua. Apa dia Busra sekali lagi? Lokman tolong kat belakang tak boleh Tak ada, dia duduk makan nasi. Amboi tak sudah lah tu mengucap lah sama Tinggal lah kat orang belakang sama nasi tu. Kan? Apa dia resistant? Definisi resistant lah. Apa dia? Bila mana buyer membuat keputusan untuk keluar dari pasaran. Macam mana Contoh kalau macam beli harga RM1, lepas tu dia nak close dalam RM10 kerana dia ambil untung. Okey, macam mana kalau dia tak nak keluar? Kalau dia tak nak keluar, dia rugi kot. Kalau dia tak nak keluar dan dia terus naik. Itu saya tak tahu lah. Dia akan untung lah. Ya? Fani apa dia? Dia akan untung lah je kalau dia terus naik. Memanglah dia akan untung, tapi kenapa dia nak buat macam tu? Abang Mat? Ya cikgu. Sebab kalau dia tak close nanti dia rugi lah. Kalau dia close tu macam tu lah kot. Maknanya sampai resisten je wajib kena keluar lah gitu. Tak semestinya juga. Ada masa-masanya dia akan terus ke atas, betul? Baik Abang Mat, Ya saya. tolong berikan saya definition untuk RBS. Apa dia RBS? RBS tak baca lagi. Azim? Oi. Tak tahu cikgu. Amboi. Azam? Ya, cikgu. Tolong berikan saya definition untuk RBS. RBS kan? Ya, RBS. RBS System Become Support. Tak tahu juga. Kalau resistant tu tahulah kot. Apabila buyer mengambil keputusan untuk keluar daripada pasaran. Okey. Tapi kalau RBS tak tahu. RBS tak tahu. Apa ni? RBS? Yang saya tahu RBS tu dia bermula dengan candle biru, lepas tu baru merah. Apa definisi? Resistant tu yang Ha? dia resistant yang berada di bawah current price. Resisten yang berada di bawah current price. Siapa tolong? Tak ada orang tolong. Saya tulis. Tulis, alhamdulillah. Baca nota lah ni. Ya. Alhamdulillah. Baik. Tolong jelaskan macam mana keadaan yang menjadikan resisten itu berada di bawah current price. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab apa? Bukan ke definition untuk resisten ini ialah bila mana sampai pada resisten, buyer akan keluar daripada pasaran. Jadi kenapa wujud RBS? Alhamdulillah. Anyone daripada batch 2, silakan. Saya ulang. Definition untuk resisten ialah bila mana buyer sampai pada pasaran,
bila mana seller sampai pada kawasan resistant, buyer akan membuat keputusan untuk keluar daripada pasaran. Soalnya, macam mana boleh wujudnya resistant become support atau lebih senang dikenali sebagai RBS, sedangkan definition resistant itu adalah sebegitu? Silakan. Kalau kata dia nak bantuan kepada buyer masuk sekali, Azim, sorry Azim punya line tak berapa clear. Azim tolong tulis dekat chat box, boleh tak? Dia putus-putus Azim. Kalau boleh tulis dekat chat box, terima kasih. Okey, sementara tunggu Azim punya jawapan. Yang lain-lain ada tak? Resistant become support. Resistant merupakan sebuah kawasan di mana buyer mengambil keputusan untuk keluar daripada pasaran setelah mereka memperolehi keuntungan. Itu definition untuk resistant. Kalau dia beri peluang untuk buyer masuk sekali lagi, apa yang tiba-tiba kalau dia beri peluang ni? Come on guys. Resistant become support. Ada some of you yang dah dapat dah sebenarnya. Dah sebut dah sebenarnya. Ni kita nak faham macam mana boleh berlakunya kejadian, usul kejadian untuk RBS ni. Come on guys, boleh. Benda ni simple je. Kalau korang faham support, should be, tak ada masalah untuk korang menerangkan RBS. Tak ada masalah. Come on guys, come on. Cuba, tak salah, jangan risau. Kita belajar daripada kesalahan. Abang Man nak cuba? Okay cikgu. Kawasan di mana seller akan keluar, buyer akan masuk je. Okey. Kawasan di mana seller akan keluar, buyer masuk. Buyer akan masuk. Ah, Itu macam keadaan yang market tu jumpa balik RBS. oh. Saya nak keadaan di mana macam mana boleh berlakunya RBS. Itu yang saya nak. Contohnya. Okey. Dekat sini, kita perhatikan dekat sini, okey, tolong berikan tumpuan dekat sini. Bila mana sini jadi resistant, okey, kemudiannya market terjun sampai ke bawah sini. Nampak? Boleh? Boleh tak guys? Semua boleh tak? boleh bro. Okey, baik. Jadi sekarang ni dekat kawasan sini, okey, dekat kawasan sini ini merupakan resistance. Selesai. Masa candle tu close dekat sini. Baik, habis cerita. Soalannya ialah macam mana dia boleh naik sampai atas ni menjadikan resistance ini sebagai RBS. Itu soalan saya sekarang. Bukan saya tanya market tu turun balik jumpa RBS. Tidak. Macam mana berlakunya RBS ni? Itu soalan saya. Silakan. Berpeluh ni, saya tunggu jawapan ni. Masam dah ketiak-ketiak. Come on guys. Siapa-siapa pun boleh try, jangan risau. Salah tak apa, cuba. Okey cikgu. Situasi di mana buyer telah melepasi apa tu? Abang Mat kan ni kan? Ya saya je. Okey, silakan teruskan. Ya. Apa nak buat ayat juga.
mana Abang Mat? Ya saya. Macam mana? Situasi dia di mana bayi telah melepasi kawasan resisten tu lah pada harga yang lebih tinggi. Ulang-ulang boleh? Situasi di mana buyer telah melepasi resisten, Buyer melepasi kawasan resisten area ni. buyer melepasi. Macam mana? Mana datang buyer tu? Tiba-tiba ada buyer sedangkan dekat resisten tadi buyer dah keluar. Ni kena bull ni dah tembus kawasan. Situasi ni berjadi RBS lah. Dah. Close dia. Dah. Perhatikan pada kawasan yang berlorek dekat atas tu, sejak saya betulkan warna dia Okey, saya betulkan warna dia. Okey, so sekarang ini warna resistant. Baik. So yang ini pula saya buat arrow ni warna biru. Okey, selesai. Baik. Jangan sebab Abang Mat berani menjawab yang lain diam. Jangan macam tu. Tolong take part sama-sama semua. Baik. Bila mana market sampai pada candle yang berwarna merah dan dia membuat closing, seterusnya pada keesokan hari candle close as a bear. Okey, selesai. Situ resistant. Pada hari yang seterusnya, perhatikan pada anak panah yang berwarna biru, candle close lebih rendah as a bear. Okey. Definition kita untuk resistant ialah buyer keluar daripada pasaran. Baik, selesai dekat situ. Jawapan Abang Mat pula, buyer meneruskan kenaikan. Apa tadi jawapan Abang Mat? Ya cikgu. Apa tadi buyer, jawapan? Buyer melepasi kawasan resisten. Buyer melepasi kawasan resisten. Itu jawapan daripada Abang Mat. Saya tak kata jawapan tu salah. Soalan saya, mana datang buyer tu sedangkan dekat resisten tadi buyer tu dah keluar daripada pasaran? Itu soalan saya. Jawab. Guys, anyone? Cikgu saya cuba ke baik tu? Tak boleh. Okey. Bash 2 dulu. Biar kita digging diorang sampai habis dulu. Then baru saya akan open question to public. Abang Mat saya tolak tepi sebab Abang Mat dah banyak kali mencuba. Terima kasih banyak-banyak. Tapi kalau masih lagi nak cuba, silakan. Saya alu-alukan. Seterusnya Azim, Azam, Fani dan Bushra. Silakan. Cuba. Jangan takut salah. Cuba. Come on lah guys. Malulah kat Abang Mat. Abang Mat berani mencuba. Korang muda-muda semua ni. Resisten buyer dah keluar daripada pasaran. Seterusnya, bagaimana keadaan berlakunya resisten adalah apabila buyer close melebihi kawasan tersebut. Itu keadaan berlakunya RBS. Soalan saya, mana datang buyer tu tadi sedangkan resisten tu adalah tempat buyer keluar dari pasaran? Simple je soalan tu. Aku nak nangis dah ni. Sekali lagi. Bushra, cuba. Fani. Saya. Cuba. Fani. Tak boleh tu. Azam. Tak tahu jawapan you. Azim. Tak tahu juga you. Baik. Silakan Wan.
Wan, silakan. Go. Silakan. Okey, soalan dia tadi berdasarkan kenapa berlakunya SBR. Betul ke yo? Yes, macam mana boleh berlakunya SBR tu? Okey, keadaan ni menunjukkan bahawa buyer kekuatan currency tersebut, base currency tersebut berlaku permintaan yang menyebabkan harga dia naik. Kau ni lah. Cuba lagi Wan, cuba lagi. Tengok betul-betul. Kelas ni dia baru belajar support. In term of technical lah, dia baru belajar support dan SBR. Okay, so cuba relatekan dengan syllabus yang lepas. Ada relation sebenarnya. Saya dah bagi hint dah tu. Aduh, baik. Tak boleh juga. Kan, dia sekarang ni apa yang saya faham pasal RBS ni adalah dia berlakunya breakout dan dia akan cari balik, price akan cuba untuk maksudnya Kembali ke situ lah. dia bergantung sebab jawapan yang akan saya bagi ni macam panjang ni. Sebab saya cuba nak ringkaskan jawapan tu. Sebab apa yang saya nampak dekat chart ni, yang ni chart semasa sebab saya nampak chart semasa ni memang dia dah sampai dekat level SBR. Okay. So saya nak explain dia nak sampai kat level SBR tu saya tak pandai. Cuma saya, apa yang saya boleh faham keadaan dia tu, ni memang dah ready untuk dia turun lah. Sabar. Sekarang ni kita tak nak usik Saya tahu. Saya nak cerita tu susah sebab keadaan tu nak bagi tahu macam mana boleh berlakunya breakout tu adalah berdasarkan apa yang saya faham. Dia berlaku push up, orang panggil saya memang betul-betul fail lah buat explain ni tu. Okey, baik. Saya pula Nama cuba. Cuba. Saya pula cuba boleh Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam badar, mana-mana marking resistance adalah marking support. Mana-mana marking support adalah marking resistance. Itu SNR badar. Kalau korang tak percaya, cuba korang tengok. Okey. Tengok candle warna merah. Okey, pairing dia. Cuba tengok. Biru, merah. Okey, buyer keluar daripada pasaran, itu merupakan resisten. Buyer dah keluar, selesai. Kemudiannya pada hari yang ketiga, iaitu arrow yang berwarna biru, arrow yang berwarna merah. Arrow yang warna biru, candle warna merah. Payah nak sebutnya. Baik. Arrow yang berwarna biru, candle yang berwarna merah, sebelahnya merupakan candle berwarna biru. Nampak tak? Nampak aku nampak. Dekat support, apa yang berlaku? Rejection. Kepala otak kau. Buta kena kepala otak. Yang best yang sekarang ni, saya nak tanya, dekat support apa yang berlaku? Apa yang berlaku dekat support? Back to basic. Benda tu simple. Back to basic. Apa definition support? Dalam pasaran, Saya dengar pasaran je, Fani. buyer masuk balik dalam pasaran. Buyer masuk dalam pasaran sebab buyer dapat harga yang murah dekat support ke dekat resistance buyer dapat harga murah? Dekat support. Dekat support. Okey. Bila mana ada resistance akan ada support. Bila mana ada support akan ada resistance. Benda tu pairing. Macam mana sekalipun korang pusing, dalam badar dia pairing. Abang Mat dapat tak?
Tak dapat? Tak dapat juga. Bushra dapat tak? Saya belum lagi. Okey, Azam dapat tak? Dapat je. Kat mana ada support mesti ada resistance. Oh, orang lain tak dapat, kau dapat. Apa nama? Azim dapat tak? Agak sikit-sikit tu. Okey, tengok betul-betul Tengok betul-betul. Wan ni sebab dia dah banyak yang dia belajar, so dia tak boleh nak fokus. Okay, buyer keluar dari pasaran sini, buyer masuk dalam pasaran dekat sini. Kenapa saya hanya pentingkan buyer sahaja? Sebab sekarang kita sedang membincangkan RBS. Bagaimana keadaan berlakunya RBS. Dekat resistance, buyer keluar daripada pasaran. Seterusnya bila mana dia turun ke bawah, nampak tak? Sini harga dia 130. Nampak tak guys? Nampak je ko. Okey. Baru nampak. Bila mana berlakunya support, dekat mana support? Yang ni 1, yang ni 2. Kita ada 2 support. 1, 2. Boleh tak? Nampak tak support tu? Nampak je. Okey. Nampak. Dekat sini harga dia 130, dekat sini harga dia 127. 127 dengan 130, mana murah mana mahal? 127. 127. So agak-agak dekat mana yang buyer tu masuk dekat dalam pasaran? 130 ke 127? 127. 127. Nampak tak sekarang? Nampak. Saya baru nampak. Kalau kata korang buy dekat sini, contoh, kalau kata korang buy dekat sini, okey, ni close bull ni korang buy, esok hari market turun sampai sini, dia naik balik, dia buat huru-hara macam tu, agak-agak korang berani tak nak hold bila mana dia dah naik? Berani lah nak hold. Ha? Berani lah je. Berani nak hold. Confirm. Ya. Confirm. So Fani punya psikologi in term of high risk memang tinggi lah. Macam saya tak. Bila mana saya tengok keadaannya macam ni, okay, berlaku rejection pada resistance. Nampak? Sini ada resistance, sini pula ada SBR. Dia tak berjaya pun. Tengok saya buat sini SBR. Okay, saya mark macam ni. Okay, candle ni, shadow ni tak kena pun pada SBR. Nampak tak? Ke tak nampak? Nampak. Tak kena tak kena. Saya tunjuk saya pakai data window. Okey, tengok dekat harga high dia 130742. Itu harga high 130742. Baik. So ini pula merupakan harga close bagi candle bear SBR tu tadi. Harga close dia 130765. 765 dengan 742. Tak kena boleh Ya, cikgu. Boleh. So sekarang ni andaian saya ialah sebelum adanya resistance dekat sini, okey, berlakunya pengeluaran secara besar-besaran daripada buyer dekat kawasan ni, dalam masa yang sama dia nak push harga pergi SBR ni pun gagal, tak berjaya. Boleh faham tak? Boleh. Jadi bila mana dia dah turun sampai bawah ni dan dia naik sampai sini, kalaulah saya buy dekat sini, saya tak berani nak hold bila mana saya nampak rejection kembali berlaku di sini. Boleh tak? Boleh, cikgu. Sebab Boleh tu. apa yang saya takutkan ialah sekiranya market tu akan terus terjun ke bawah. Boleh tak? Boleh. Itu dia psikologi yang saya cuba nak sampaikan. Okey, saya tunjuk satu lagi SBR kat sini. 130357. Tu dia. Batal tak SBR ni? Batal tak SBR ni? Kelvin, batal tak SBR ni Kelvin? Masuk. Mana cikgu?
Yang warna fire brick ni, yang ni. Perfect. Batal tak ni? Yang Nanti agak SBR belum. ni. Tak batal lagi kan? Belum. Okey. Tak sebelum. So sekarang ni bila market naik atas ni, dia ada sangkut satu SBR yang pertama, kawasan resisten yang kedua. SBR yang kedua pun dia gagal untuk sentuh. Sentuh, bukan kata break, sentuh. Sentuh pun tak sampai. Jadi bila sekiranya saya buy dekat candle bull punya close ni tadi, esok hari market tak berjaya nak close dalam position ni, saya tak berani nak hold position buy. Boleh? Boleh tak? Boleh je. Okey, itu Boleh. psikologi dia. Okey? Itu psikologi dia. Jadi ini bukan levelnya untuk buyer masuk dan hold position, bukan itu level dia. Okey? Tambah-tambah pula korang tengok sini time frame weekly ni bang. Kalau kata dia turun balik ke bawah 117 pip. Yang candle daily ni pula 140 pip. Floating 140 pip. Fani biasa floating berapa Fani? Saya biasa buat floating sampai 150 je tu. Biasa. Memang normal lah floating 150. Saya biasa hold lah. Saya biasa sampai itu. Memang hold lah. 150 pip tu memang hold lah. Ya. Uish, dahsyat. Memang psikologi Fani dahsyat lah. Okay. Tapi perlu Okay. So itu psikologi dia yang saya cuba nak sampaikan. Jadi the best zone untuk buyer hold position dalam keadaan ini yang menyebabkan berlakunya RBS tu tadi adalah buyer yang masuk dalam pasaran pada aras harga 127 dan 128. Makna kata shadow candle bull yang kena pada support sebelumnya tu, boleh ataupun tidak? Boleh je. Okey, baik. lagi sekali tu. Aku ni dah lah lupa nak ulang banyak-banyak, kau suruh aku repeat lagi. Sorry saya duk buat tu tadi tu. Aku mengajar kau duk buat assignment. Cekadak betul budak ni. Kau tengok. Sorry. Sekejap. Okey, baik. Sekejap ni weekly. Okey, satu lagi guys. Benda yang korang baru belajar saya tunjuk Ini support Ini support untuk monthly. Okey. Sekarang ni saya turun time frame weekly. Ini support untuk weekly. Okey. So saya pecahkan dia kepada dua. Oh, ini Bushra punya marking Ya. Okey, dia macam tu. Okey, selesai. Baik. Satu lagi yang korang sepatutnya memberikan tumpuan ialah bila mana support itu berlaku pertindihan 2 time frame. Sekurang-kurangnya 2 time frame. Cuba perhatikan betul-betul. Time frame yang pertama ialah monthly dan time frame yang kedua ialah weekly. Okey? Dekat sini. Kemudiannya buyer masuk. Kenapa dengan support yang berlaku pertindihan pada kawasan yang sama ni? Kenapa? Apa masalah dia? Kenapa saya pentingkan support yang berlaku pertindihan berbeza time frame ataupun time frame yang sama? Yang paling penting zone ataupun kawasan yang sama. Baik, dia macam ni. Kita ambil yang paling basic. Support merupakan kawasan di mana seller membuat keputusan untuk keluar daripada pasaran. Pelengkap kepada ayat tu tadi ialah kontrak untuk buyer menjadi semakin murah dan memberikan ruang untuk buyer masuk dalam pasaran. Itu ayat yang tak ada dalam definition resistance dan support. Masalahnya tak ada yang nak tambah. Sedangkan saya dah tunjuk skala harga menaik dan menurun. Tapi tak ada yang cuba nak relatekan benda tu dengan harga. Saya tak salahkan tuan-tuan dan puan-puan, tidak. Saya bukan menuding jari kepada tuan-tuan dan puan-puan, tidak. Cumanya bila mana saya open class yang sebegini, tujuannya ialah untuk saya mencari
insan-insan yang dikurniakan pemikiran akal yang radikal, yang dia nampak luar daripada kotak. Itu tujuan dia sebenarnya. Bukan saya niat nak nanya korang jangan marah saya pula. Baik, so kita sambung. Back to basic. Kembali balik kepada definition asas support tu tadi. Baik, so bila mana kita berbincang berkenaan dengan support merupakan kawasan di mana seller membuat keputusan untuk keluar daripada pasaran. Yang tu yang normal. Yang sebaliknya, yang pelengkap dia, yang biasa yang korang dengar tu tadi, buyer mendapat tawaran kontrak harga yang jauh lebih murah berbanding sebelumnya. Itu cerita dia bila mana berlaku support. Baik, bila mana keadaan ini berlaku dalam time frame yang berbeza, monthly, weekly, daily dan sebagainya. Tapi saya pentingkan 3 time frame ni, monthly, weekly dan daily. Kenapa? Apa masalahnya dengan perbezaan time frame dan pertindihan dalam kawasan yang sama? Dia cerita dia macam ni. Untuk siap satu candle monthly memerlukan hampir lebih kurang 4 batang candle weekly, kadang-kadang 5. Untuk complete satu candle weekly memerlukan paling kurang 5 batang candle daily. Makna kata, dalam nak menyentuh kawasan yang sama tu tadi, sementara monthly punya marking nak siap, daily ni boleh buat macam-macam. Faham tak? Faham aku. Faham. Abang Mat faham tak? Tak berjelas cikgu. Bila mana monthly sebatang candle, weekly 4 batang, daily dia boleh jadi sama ada 20 ataupun 25, bergantung. Dia bukan full 25, 22. 22 ataupun 23, kadang-kadang 23, kadang-kadang 22, tengok bergantung pada bulan tu macam mana. So dia boleh berubah lah kalau ikut-ikutkan. Tapi kenapa dia parking juga support daily dekat dalam zone yang sama dengan monthly? Faham tak? Yang tu faham juga. Yang tu faham. Yang situasi dia tu lah. Kenapa tu tak. Okey, baik. So bila mana dia masih lagi mencari kawasan yang sama, meaning that there is something dengan kawasan tersebut. Boleh dapat tak? Boleh juga. Perbezaan time frame monthly, weekly dan daily menceritakan kepelbagaian pemilihan yang dibuat oleh trader. Contoh, kalau scalper, bila mana diorang masuk, efek diorang adalah pada H1 dan H4, M30, H1, H4. Itu efek scalper punya position. Kalau intra, dia akan memberikan efek kepada H4 dengan daily, H1, H4 daily. Itu efek entry intra day punya trader. Kalau swinger, dia akan memberikan efek pada daily, weekly dan monthly. Boleh tak? Boleh. Apa yang saya cuba nak sampaikan sekarang ni, regardless, walaupun kita ada 3 jenis player, tapi macam mana sekalipun pusing price tu, dia kembali kepada kawasan yang sama. Kalau kata dekat situ support monthly, kalau dekat situ support weekly, kebetulan player ni dah buat macam-macam decision. Abang Mat entry macam lain, Bushra entry macam lain, Fani macam lain dan yang lain-lain tak sama, semua tak sama. Kita secara rambang, secara personal, masing-masing ada opinion, pendapat masing-masing, ada taste masing-masing. Ada orang suka dollar, ada orang suka pips, ada orang suka masuk dengan lot yang besar, ada orang yang suka masukkan dengan lot yang kecil. Macam-macam. Tapi macam mana sekalipun decision yang korang buat, price tu dia kembali balik kepada kawasan support atau resistance yang sama. Boleh tak? Boleh dapat. Adakah itu merupakan satu kebetulan ataupun memang ada someone yang memang nak price tu pergi situ? Itu soalan dia. Boleh tak? Boleh aku. Boleh cikgu. Okey. Boleh ya. Skop yang besar sikit, skop yang agak ganas sikit, skop yang agak kritikal sikit. Mana-mana negara dalam dunia, central bank akan menetapkan berapa kadar nilai yang paling rendah dan ceiling untuk bulan tersebut. Boleh ataupun tidak? Boleh cikgu.
Boleh. Kalau kata ringgit Malaysia habis kuat dia turun, katakanlah $1 bersamaan dengan paling naik dia, paling tinggi dia boleh naik $1 bersamaan dengan RM4.30. Contoh. Makanya sampai situ sahaja dia akan stop. Boleh? Boleh. Itu sebenarnya yang kita cari dalam basic marking ni tadi. Tapi kita simplifykan dia dalam satu keadaan yang mana kita mencari basic marking, support dan resistance yang berbeza time frame dan berlaku pertindihan. Itu je yang kita cari. Tak kisahlah central bank dia nak letak macam mana, harga berapa, mampu pergi kau lah, aku tak nak ambil peduli. Aku tahu benda ni aku dipermudahkan, aku cari basic marking, support, okey, buka monthly, buka weekly ada, buka daily ada, calit kat situ, selesai. Boleh dapat tak? Boleh. So Boleh. itu sebabnya kenapa kita mencari marking, basic marking tu tadi, sama ada resistance ataupun support dalam kawasan yang bertindih. Dapat? Dapat Tu dia. Sebenarnya bukan saja-sajalah kata korang marking kawasan bertindih, cikgu cakap macam tu buat. Ada. Ni malam ni saya cerita. Mana-mana bank sekalipun, dia akan tetapkan berapa kadar yang paling tinggi dan yang paling rendah. Dan bila mana dia telah pun menetapkan kadar itu tadi, okey, problem dia sekarang ni, forex trading merupakan dua currency yang digandingkan menjadi satu. Jadi sekarang ni kita nak tahu the ideal zone yang telah pun ditetapkan oleh kedua-dua bank tersebut. Sekarang ni case untuk sekarang ni ialah Euro dan JPY. So kita nak tahu, kalau kata kita cari euro saja, tak dapat dah bang. Pasal apa? Chart ni chart euro JPY, euro dan JPY. Kalau kita cari JPY saja, tak dapat juga. Pasal apa? Kita ada gandingan dengan euro. Bila mana kita mencari kawasan pertindihan itu berlaku untuk resisten, bermaksud kita mencari price untuk euro. Itu sebenarnya. Bila mana kita mencari, bila mana kita mencari resisten, okey, kawasan pertindihan untuk resisten, sebenarnya kita mencari harga yang telah ditetapkan minimum berapa mata wang quote boleh pergi, JPY dalam kes ni. Boleh dapat? Ke tak dapat? Blur terus. Dapat tak? Abang Mat dapat tak? Dapat je. Apa yang saya terangkan tadi? Mana kita mencari harga mata wang kod sejauh had maksima dia boleh pergi. Apa yang maksima? Yang tahap dia boleh pergi lah. Mata wang mana? Kalau sini euro JPY. Okey. Maknanya kalau sampai ke resisten dia, itu tahap yang paling tinggi lah. Kalau marking untuk resisten, sebenarnya kita mencari minimum price untuk currency mana tu? Minimum price minimum price mata wang kod JPY. Kenapa pula? Apa bukti dia? Abang Mat, saya tanya macam ni, Abang Mat tak marah kot Ya, tak apa. Tak apa Jangan marah Cuma saya kurang faham je. Tak apalah. Apa buktinya bahawa dengan mencari resisten, kita sebenarnya mencari harga minimum untuk kadar ketetapan mata wang tu, mata wang untuk quote. Apa bukti dia? Sebab quote ni kita mencari sell untuk mata wang tu je. Apa dia? Maksudnya kalau kalau minimum untuk quote dia daripada menurut mata wang dia
menurun tu dia semakin tinggi tu. Dah dekat dah tu. Kemaskan lagi ayat tu. Alah, buat ayat susah juga. Betul. Saya akui, saya tak nafikan benda tu. Baik, Abang Mat relax tepi dulu. Okey. Abang Mat duduk tepi dulu, relax dulu. Okey, Bushra, apa yang saya terangkan tadi pasal resisten? Kau pun pergi makan dengan abang kau juga ke? Tak, saya duk dengar je. Apa dia resisten? Tiba-tiba masa ni lah line internet problem pula. Cakap tak dengar kan? Fani? Di mana buyer keluar daripada pasaran. Korak kau, aku sebut punya panjang lebar kau. Aduh lah budak ni. Buyer keluar daripada pasaran nak dah pergi. Fani dengar tak apa yang saya bincangkan dengan Abang Mat tadi? Dengar, tapi saya tak apa clear. Tak clear. Ya, okey. Okey. Azam? Resistor ni di mana harga price paling minimum untuk mata wang kod. Apa bukti dia? Bukti dia bila harga price ni dalam graf ni kalau lagi ke atas mata bermaksud harga untuk mata wang kod tu lagi rendah. Kau selamat Azim. Dia dah jawab siap dulu dah. Kau selamat Azim. Kau tidak lepas ni Azim lah sepatutnya. Fani dapat tak jawapan daripada Azam tadi? Dapat. Dapat. Terangkan balik. Terangkan balik. Harga minimum dan harga minimum untuk mata wang kod yang saya dengar Okey, apa buktinya bahawa resisten ini merupakan harga minimum untuk mata wang kod? Apa bukti ni? Jika dibandingkan dengan support. Bushra, tolong Fani. Bushra ni daripada tadi line ada problem ni. Sebab ni kot. Sebab dia bawah current price. Kau ni kalau kata bagi jawapan, kau main tembak je. Cubalah kau fikir sama. Calculation guys, calculation, silakan. Jangan cakap kau orang tak belajar. Aku saman kau orang. Keluar nak tekak aku mengajar ni, kau kata aku tak ajar calculation pula. Abang Mat. Cikgu. Boleh? Ya. Boleh cikgu. Apa yang boleh? Yang resisten tadi lah. Harga minimum untuk apa tu? Untuk mata wang kod di mana bila graf tu semakin tinggi, harga mata wang kod semakin rendah je. Apa buktinya? Bukti tu. Bukti dia maknanya apa tu yang saya nak Abang Mat buktikan. Saya nak Abang Mat buktikan antara support dengan resisten. Resisten merupakan tempat di mana harga bagi mata wang kod lebih murah berbanding dengan
base. Boleh ataupun tidak? Saya cuba juga ya. Silakan. Mana tempat di mana buyer dia akan keluar daripada pasaran ni dan seller akan masuk. Bukan. Saya suruh Bukan, ya? buktikan. Maknanya kena melibatkan calculation. Calculation ni. Ah. Tak tahu je. Apa dia? Tak tahu. Apa pula tak tahu? Sudah aja Mamat. ke? Kang saya saman nama Mat Kang. Jangan. Kang datang Tak suka ingat lagi tu. urusan paduka baginda ni Kang tak tahu lah. Tak boleh recall je. Tak boleh recall. Ya. Kat mana ya? Jap, Azim ada lagi tak ni? Mana Azim? Azim? Ada kot. Ada. Silakan. Boleh tak? Apa ni? Ada orang call lah pula. Kadak kau. Manusia. Soalannya bukti aja tu, bukti. Apa dia? Apa tadi soalannya? Soalan dia apa? Soalan dia, apa bukti bahawa resisten ini merupakan tempat di mana kawasan tersebut menawarkan harga untuk kontrak quote lebih murah berbanding dengan resisten? Bukti. Apa bukti dia? Kerana harga base dah terlalu maksima. Ke macam ni? Aduh. Salah. Ubat jantung aku tak beli lagi. Jap. Kau jangan sampai aku arwah malam ni, kain kapan tak beli lagi ni. Khairat kematian pun aku tak renew lagi ni. Hibah dia aku, hibah. Tak dapat aku. Tadi ada orang call pula, tak apa dengar. Azam, nak cuba? Calculation dia tak pandai. Tengkorak kau. Nak calculation harga je. Habis semua kena tengkorak malam ni. Aduh, korang ni lah. Guys, dia macam ni dalam badar, korang jangan ambil satu topik, korang buang topik lain. Ambil satu topik, korang buang topik lain. Jangan. Sebab setiap satu topik tu dia related dan dia sangat-sangat berkait rapat. Sangat. Okay? Dan calculation, baik, berkenaan dengan calculation. Calculation tu tak susah. Bukti dia tak susah. Simple je. Macam mana cara? Baik. Ini resistant. Betul tak? Betul. Ya, betul. Tengok saya buka ni. Saya tekan rectangle properties. Nampak tak harga dekat sini? Nampak tak? Nampak ya? Nampak. Baik. So saya betulkan sikit yang ni. Okay. Biar dia duduk betul-betul dekat open candle bear ni. Panjang lagi. Sekejap Okay, kita pakai data window. Open dia 130125. Ambil kau 130125. Selesai kat situ. Baik. So sekarang ni candle high ni pula 130558. 130558. Okey, selesai. Jadi sekarang kita ada dua aras harga. Tu dia 130558. Parameters ni saya betulkan. Okey, tu dia. Baik. Sekarang tolong kirakan pada saya nilai kontrak bagi mata wang kod. Anyone, siapa-siapa boleh tak tolong? Tak ingat cakap tak ingat. Siapa yang tak ingat? Abang Mat? Saya je. Saya ni tak ingat dengan tak dapat sekali je. Tak ingat. Dua sekali Abang Mat Ya je. Betul je. Puas nak menangkap je ni. Jangan tangkap. Hilang. Busra? Dia tak ingat cikgu. Fani? Bahagi dengan 100 Berjalan pun otak kau malam ni. Cuba kau kira.
Tak Ustaz. Marah tu. Tak marah you. Azam? 1-3-0. Ya, ya. 1-3-0. Sekejap. Bagi 100 ke kan? Mana saya tahu Fani yang cakap bagi 100. Saya pun ingat bagi 100. 1.30. Ha. 1.30. Azam? Yo, 100 bagi 130558 kan? Mana saya tahu Fani cakap bahagi 100. Yang saya faham 100 bagi 130558. Tak silap lah. Ha kan? Saya pun rasa-rasa macam tu juga sebab saya ajar macam tu. Macam mana Fani boleh bagi 100? Cuba awak tanya dia belajar mana? Apa ni? Yang si Azim pun mengikut je. 100. Mana saya silap ni you. Ya, awak silap. Tu nama dia Perli. Yang tu saya Perli. 100 bahagi 130.558. Berapa jawapan dia tadi? 0.766. 0.766. Tu dia. Baik. So kita ambil yang bahagian bawah pula. Okey, close open 130125. Yang ni pula. Abang Mat. Mana Abang Mat? Ada juga. Ada Abang Mat tak marah saya selalu panggil Abang Mat Boleh cikgu. Boleh baik. Ha. Tolong kira harga untuk kontrak ni. Harga tadi 130.125 ya? Ya betul. Sekejap ni ya. Ya, silakan. Boleh? Ambil. Lekah Abang Mat. Kita berada di masa kecemasan sekarang ni. Ya. 0.7 0.77 je. 0.77. Itu dia. Baik. Jadi sekarang ni guys, ini merupakan harga yang ditawarkan untuk quote dalam kedudukan resisten ni tadi, dalam zone resisten ni tadi. Okey. Baik. So sekarang ni saya yakin dan percaya semuanya dah tahu yang mana kedudukan harga untuk kontrak bagi quote jauh lebih mahal sekiranya kita kira dalam kawasan support. Nak kira juga ke? Nak kira juga tak? Nak tengok juga tak? Boleh kak. Kira lah. Harga ni aku nak kena kira juga. 128136. Seorang tolong kira 127925. 0.778. 0.78. Yang atas. Yang atas. Okey, yang bawah. Yang bawah. Ya. Siapa ni? Azim ke Azam? Azim. 078. 781. 781. Okey. Jadi jelas di sini bahawa di antara support dengan resisten sebenarnya menawarkan harga bagi kontrak bagi quote jauh lebih murah berbanding dengan support. Okey. Jadi kita relate balik dalam keadaan yang mana kawasan resisten bertindih. Macam yang saya sebutkan tadi. Nak complete satu candle monthly memerlukan hampir minimum nak kena ada 20 batang candle minimum. Makna kata
dalam dia nak mencapai daripada pada awal bulan hingga ke hujung bulan, dia boleh je nak pergi mana-mana harga sebenar-benarnya. Tapi kenapa kawasan itu juga tetap dipilih? Okey, boleh dapat? Tak dapat? Saya sekarang sedang cuba untuk menjelaskan kenapa pentingnya kawasan support ataupun resisten yang bertindih. Itu yang saya sedang cuba terangkan. Boleh dapat tak? Boleh juga. Boleh go. Dalam Dapat. kes sekarang yang kita sedang tengok, Euro JPY, support bertindih itu berlaku pada time frame monthly. Dekat sini ni, yang bawah ni. Ni, yang ni. Seterusnya bila mana kita turun pada time frame yang lebih rendah, iaitu weekly, masih lagi dalam zon yang sama. Okey. Ni dia ni. Okey, jap kita pusing belakang, kita tengok. Ada tak RBS? Tak ada, nampak tak? Sini tak ada RBS ni. Tak ada apa-apa. Okey. Baik. Kita turun tengok daily. Okey. Ni lah bahagian bawah ni, sinilah. Okey. Jadi kalau kata daily, Bushra ada tak? Ada. Ini awak punya marking, so awak tengok Saya gerakkan yang ni turun ke bawah sini. Ni dia. Nampak? Pak. Okey, yang lain nampak tak? Nampak ya bro? Nampak. Nampak. Penyelarasan, saya tak pasti bahasa saya betul ataupun tidak. Orang putihnya panggil alignation daripada time frame monthly, weekly dan daily. Bila mana ianya berlaku, makanya ada kemungkinan besar itulah merupakan harga yang telah ditetapkan oleh Central Bank bagi negara tersebut. Baik. Resistance, quote. Support, base. Boleh dapat ataupun tidak? Boleh yo. Ingat saya sebut kemungkinan itu merupakan harga yang ditetapkan oleh Central Bank bagi negara tersebut. Bila mana negara tersebut bermaksud, kalau resistant maknanya quote, kalau support maksudnya base. Boleh dapat? Dapat go. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Jadi sekarang ni bila mana dekat situ, itu merupakan harga di mana harga yang besar kemungkinan yang telah ditetapkan oleh Central Bank di situ. Makanya resisten yang dulunya dekat berada di sini, yang orang kata breakout tu kan, dia macam mana saya nak cakap, breakout bukanlah istilah yang tepat untuk kita katakan bahawa telah berlakunya kenaikan yang lebih tinggi dekat kawasan resisten tu. Sebenarnya bukan satu terms yang tepat. Saya pun tak pandai nak guna terms yang macam mana. Cumanya sekarang ni bila mana dia dah mencapai par, dia akan cari shilling. Itu konsep dia. Bila mana dia capai par, dia akan cari shilling. Seterusnya bergantung kepada keadaan ekonomi, kestabilan ekonomi negara tersebut, sama ada pada bulan yang seterusnya dia nak heading ke mana, sama ada bahagian atas ataupun bahagian bawah. Tengok keadaan. Saya sekarang ni sedang menyebut contoh untuk satu currency sahaja, sama ada base ataupun quote. Okey, dalam kes yang sekarang ni saya hanya memberikan fokus pada base sahaja, tanpa melibatkan sebarang penerangan untuk quote, iaitu JPY dalam kes ni. Baik. So dengar betul-betul. Dekat sini, okey, bila mana Central Bank dah tetapkan itu merupakan harga yang paling rendah, dia boleh turun hanya sampai di situ sahaja. So makna kata dia dah jumpa par price, dia belum jumpa shilling price. Boleh dapat tak? Tak dapat? Boleh. Ada dua je. Par shilling, par shilling. Cari yang tu, selesai. Itu je. Simple je benda tu. Yang ini tidak melibatkan wave dan sebagainya. Dan benda ni perlu di renew setiap bulan. Perlu ada, kena ada.
Itu memang diorang tetapkan tiap-tiap bulan. Boleh So itu dia, lebih kurang 1 jam kita berbincang berkenaan kenapa dan mengapa saya mementingkan kawasan basic marking yang berlaku pertindihan dalam zon yang sama ada daripada time frame yang berbeza ataupun daripada time frame yang sama. Boleh dapat tak? Dapat je. Okey, baik. Malam ni kita tak ada buka pen langsung. Kita tak ada buka note langsung. Semuanya penerangan based on real chart yang ada sekarang. Jadi kalau siapa yang tak faham, boleh rewind balik, play balik video ni. Okey, saya cuba ringkaskan sebab agak heavy juga penerangan ni sebenarnya, tapi saya harap semua okey lah, semua boleh faham lah dengan apa yang kita telah bincangkan pada malam ini. Kalau kata rewind pun saya kira InsyaAllah boleh dapat balik lah, insyaAllah. Sebab ada soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan sama kan. Tokok tambah tu kiranya penerangan tu makin lengkap, insyaAllah. Baik, so setakat ni ada soalan ataupun tidak untuk resistance dan RBS? Ada soalan ataupun tidak? Abang Mat, Saya cikgu. ada soalan? Tak ada setakat ni cikgu. Okey, Bushra, Tak ada lagi. Fani, Fani, Clear. Azam, Tak ada juga. Azim, Tak ada ke? Faham. yang tak buat homework support dengan SBR, siapa dia? Saya tak baik. Faham tak macam mana nak buat? Support je kan. Support tengok candle bear dengan candle bull. Okey. Higher price dekat open candle bull. Lower price shadow yang paling low lah, paling antara candle bull dengan candle bear tu. Okey, tak apa. Saya nak tengok awak punya assignment macam mana. Abang Mat tak payah redo balik assignment yang lepas. Bushra kena redo, Fani kena redo, Azim saya dah semak. Okey, alhamdulillah. So Azim dengan Abang Mat boleh proceed untuk resistance dengan RBS. 3 orang yang dalam webinar ni redo balik. Iyalah, kalau Azam baru nak buat lah. Support dengan SBR. Okey, bila yang tu dah lepas, marking dah ikut spec, marking ikut spec. Okey, kalau kata monthly punya period separator dekat situ, makanya dekat situ. Saya tak nak tengok ada tulisan SBR saya tak nak tengok ada tulisan resistance dan sebagainya. Saya tak nak tengok ada tulisan support dan sebagainya. Apa yang perlu ialah letak nama time frame, itu sahaja. Kalau sekiranya marking itu adalah daripada time frame weekly, makanya visualization dia tick daripada M1 sampai weekly. Kalau dekat daily, tick daripada M1 sampai daily, untick pada weekly dan monthly. Dapat ataupun tidak? Dapat ke? Okey, baik. Cikgu nak tanya ya, maknanya guna pair yang sama je yang cikgu bagi. Ya, betul, jangan tukar pair. Guna pair yang sama. Lepas tu yang marking yang sedia ada tu nak dia kekalkan je. Kekalkan je, jangan padam. Mana buat penambahan untuk Ya, betul. untuk persistent dengan RBS. Betul lah. Ya. Jadi kalaulah kata macam contoh, saya cek tengok untuk resistance dengan RBS dan saya dapati ada kesalahan pada support dan SBR. Pass marking punya kesalahan tau, bukan resistance dengan RBS punya kesalahan tau. Saya akan reject, saya akan suruh redo tanpa saya bagi tahu apa salah dia. Boleh? Boleh ke? Okey, baik. So insyaAllah besok saya ada kelapangan masa, sebab bini saya pun ada appointment.
So saya tak boleh nak ke mana. Saya terikat kaki dekat rumah, kena gari. Kalaulah siapa-siapa ada masalah in term of technical, macam mana nak marking dan sebagainya, kita boleh personal webinar besok insya-Allah. Setakat ni ada sebarang soalan? Okey juga. Busra, Tak ada. Fani? Saya kena buat balik dengan real account cikgu kan? Kau buat balik dengan real account. Kau jangan pakai account demo, mengarut jadinya. Cikgu, data window tu macam mana nak buat awak? Yang cikgu tunjuk Control tadi. D. Okey. Azam, ada sebarang soalan? Tak ada yo. Azim? Tak ada yo. Okey, baik. So kalau tak ada, kita tamatkan webinar di sini. Saya mohon maaf atas sebarang kekasaran dan ketinggian intonasi suara saya sepanjang webinar ini berlangsung. Mudah-mudahan ilmu pada malam ini membawa manfaat pada semua, dan tolong hantar assignment. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Salam.